Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar Saudara Azrul Jalil? Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga Puan Natirah, Nat, Saudara Syarul Azam, Saudara Mustafa Ilyas. Doa saya anda semua sihat ya. Saudara Kena Godam, Waalaikumsalam. Apa cerita malam ni? Ada banyak ceritanya. Puan Zazalita Ismail, Saudara Shah Ibrahim, Saudara Vijay Kumaran. Apa khabar Saudara Vijay? Apa bertemu? Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram ya, dan TikTok. Ada TikToknya Saudara Syarul Azam. Selamat malam Saudara Malik Zamri, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Syamsul Anwar. Begitu juga Saudara Arifin Abdul Halim, Saudara Shah Ibrahim, Puan Rusini Kuringot. Apa khabar orang Sarawak? Saudara Yusof Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga Madam K di Instagram, Saudara Zakaria Pakya, Arsh K. Selamat malam. Saudara Syukur Jamil, Saudara Imah Hasan, Puan Nurshidah Kasim, Saudara Abraham Manas, Saudara Hazrul Aidi, begitu juga Bunga Matahari, Saudara Abdul Hamid, Saudara Aminah Kak Minah, apa khabar orang Kuala Terengganu, Saudara Mazlan Din, Mazli Syamsuddin, Puan Nur Maria, Mira Harun, Bulan Terang, Saudara Zek Zul, begitu juga Inong Sari, Muhammad Yaakob, Saudara Ismail Syukur, Zek Zul, Rizana Cik Aning, apa khabar Puan Rizana, Zamri Abdullah, Saudara Syarif Tahir, Ismail Safian, Saudara Awang Yusof, Saudara Azizam, dan Joka Karim, Saudara Muhammad Yaakob dari Temeluh. Apa khabar saudara? Terakhir tasbih terakhir atau terakhir tasbih ya Saudara Mangkidal, Saudara Azizam, Salam Perjuangan di Instagram, Puan Norida Ramli, Saudara Zulkifli Zain, Cik Clement Sipang. Apa khabar? Hadir dari Sarawak ya Clement, how are you? Saudara Ishak Ismail, Saudara Mat Razi, semoga sihat semua walafiat. Saudara Fakri Sani, Kekanda Zainal, Man Kidal, Puan Syarifah Hafifah. Begitu juga Puan Noriah Arsyad, Ismail Omar. Makan cerita sabar lagi cerita makan angin di Amerika. Saudara Husin Suparman, Sani Mus, Dian Shah, apa khabar orang baru? Saudara Mak Azizan, Saudara Abdullah Manab, begitu juga Muhammad Rizian, Saudara Adi Warna, Saudara Aziz Ahmad, Saudara Yusuf Jusuh, terima kasih. Saudara Fakri Sani, cepatlah PRU ya kuih seruh. Begitulah keadaannya. Aizal dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santun satu persatu ya. Saudara Pemudin Kelantan, Puan Umi Kalsum, terima kasih. Puan Mazrina Abdul Aziz bin Haji Arsyad Sabiran, Saudara Azri Nordin, apa khabar saudara? Saudara Mahazir Hakim dari Sepang, Selangor. Begitu juga Aisyah K, Waci, Aisyah Muhammad Syaril Adam, dan PJ Arsyad, Yauman Waras, saudara Abdul Ghaffar Ibrahim, Sani Rais, daripada UMNO Tambun ya Saudara Sani Rais. Teruskan perjuangan Saudara Sani. Saudara Jahirin, Saudara Puan Abdul Rahman daripada Subang Jaya, Saudara Saidi daripada Kemaman, Hafizah Jaini, Mustafa Hamid. Dan saya minta maaf saudara, mencungap kena teruskan memberi pencerahan. Kerana baru sebentar tadi saya mendapat kiriman daripada sahabat saya, Saudara Jamil Idris, dan juga Saudara Rio daripada Universiti Melaya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini saya adalah hari yang ke-921. Saya sentiasa membilang hari, bilalah nak habisnya. Dah 921 dah harinya COVID-19 melanda negara kita saudara. Hari ini hari Ahad 25 September. Tapi bagaimanapun dari kirimannya saya melihat ada pengurangan semalam ya, daripada kemarin 2070, semalam 1924, susut sedikit, menjadikan jumlah yang terkumpul ya Saudara Mimah Kitchen, Mak Syaril, adalah 4,830,214. Cuma yang tak seronoknya ada kematian juga. Itulah ada 3 kematian katanya. Bagaimanapun dari dapatan saya, terdapat peningkatan cuma di 4 buah negeri saja. 4 buah negeri saja masih meningkat. Lain dah susut dah saudara.
sebanyak 11 negeri susut. Johor tidak berubah pada jangkitan sejumlah 46 jangkitan. Perak susut 155, Selangor juga susut 563. Tapi wilayah persekutuan meningkat kepada 466 dan Sabah susut 153. Cuma 4 negeri saja lagi yang masih beredar di angka atas 100. Lain-lain negeri nampak gayanya dah bertahan. Mudah-mudahan kita berusahalah. Ya, saudara Man Ayan, saudara Jebat Pembela, saudara Mat Sapri, Habib Zayan, saudara Supar Kamsi, saudara Raja Kamal. Kita berdoa supaya kita segera memutuskan. Kerana terdapat 12 negeri sudah pun di bawah 100. Mudah-mudahan, saudara. Pastikan kita menjaga kebersihan diri, jaga kesihatan, jaga penjarakan sosial. Itu saja, saudara. InsyaAllah kita dapat memutuskan jaringan COVID-19. Baik, saudara, minta izin untuk segmen e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk, bolehlah hubungi Al-Azhar 011330 41241. Berniaga, saudara. Cari rezeki yang halal. Orang nak marah pun, orang tak boleh nak marah kalau kita berniaga. Jadi Al-Azhar memasarkan setangi al-bakurnya, iaitu kemian yang bila dibakar harum semerbak rumah. Bukan menakutkan, tapi harum semerbak. Bila rumah kita wangi, maka itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan, saudara. Al-Azhar juga memasarkan minyak wanginya daripada tanah Arab. Yang menjadi pilihan saya adalah Amir Al-Qud. Juga turut dipasarkan adalah gula O. Ini untuk mereka yang sentiasa nak menjaga kesihatan, nak memastikan kandungan gula dalam badannya, dalam darahnya berkurangan. Sebab gula O ini tidak mempunyai kalori, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap makan, tak payah nak cari lauk lain. Makan nasi, makan roti, makan pulut dan sebagainya dengan dendeng manis Siti Farehah. Harganya pun masih lagi harga lama. Berapa saya tak boleh cerita lah. Walaupun harga daging naik, harga bahan-bahan terus naik, tapi Siti Farehah masih memasarkan dendeng manisnya pada harga yang lama. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan itu terus dihantar ke rumah saudara. Harga murah daripada pasaran, seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. 012-357-5703. Buah-buahan tersebut harganya lebih murah daripada harga di pasar dan terus dihantar ke rumah anda. Bagi teman-teman yang suka melabun, nak relax-relax, ini makanan yang mampu beli, mampu miliki. Murah, sedap, rangup, manis dan pedas, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Memang mengasyikkan bila saudara makan. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi ejen ataupun nak berniaga, bahan-bahan tersebut ada bahannya, perniagaannya iaitu berupa produk kosmetik untuk wanita. Dan juga makanan seperti susu, perasa buah tamar, saudara. Ini adalah produk kosmetik wanita yang mesra wudu, yang boleh dibawa biar semayang, boleh bawa semayang, tidak ada alkohol. Ini produk ini dihasilkan oleh teman kita daripada Pahang. Anda boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288 untuk menjadi ejen bagi kawasan anda. Hubungi tim Nur Aisyah di 018-279-4288. Itu saja, saudara, segmen e-commerce kita. Teruskanlah berniaga, berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Jangan kita meminta-minta. Saudara Surya Shah, saudara Muhammad Azhar, Joka Karim, salam tok dari Taiping katanya. Hujan tapi tak banjir pun. Memanglah di Taiping tu hari-hari hujan, saudara Joka Karim. Saudara Mak Darwin MH Muhammad Darwin. Begitu juga Abu Bakar Ridwan, Puan Yang Maya di Instagram, saudara Maruzik Yasid, selamat malam. Puan Jariah Rahmat, Muhammad Lobai Zamri. Saudara, baik, kita masuk segmen Naluri Kehidupan.
Ini bukan ustaz cakap ni saudara ya. Saya dapat kiriman daripada teman-teman yang elok, yang saya rasa elok kita santuni, kita hayati sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nyatakan ini segmen naluri kehidupan. Saudara, daripada Iyad bin Himar Al-Mujashah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, penghuni syurga itu terdiri daripada 3 golongan, iaitu pertama sekali penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan diberi kurnia taufik daripada Allah SWT. Seorang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim. Dan seorang lagi yang suci dan miskin, namun menjaga dirinya dari meminta-minta, saudara. Ini hadis sahih, saudara. Pengajarannya, antara golongan yang akan menjadi penghuni syurga ialah penguasa ataupun pemimpin yang adil, sentiasa pemurah dengan bersedekah dan sentiasa diberikan kurnia taufik dan hidayah oleh Allah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Adil, itu yang paling penting. Kedua, mereka yang memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim yang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang suci hatinya, walaupun miskin, namun mereka menjaga dirinya dari menjadi peminta ataupun pengemis. Dan sebagai warga negara, sama ada kita seorang pemimpin maupun pengikut, saudara, berusahalah untuk kita memiliki sifat adil, kasih sayang, lemah lembut serta menjadi pemberi, bukan peminta. Ingat saudara, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itulah seketika naluri kehidupan. Kita masuk segmen Mutiara Kata, saudara. Kiriman Tan Sri Usu Sukam. Katanya, amat mengerikan bila melihat bagaimana budaya hari ini, saudara. Mereka terkadang begitu bahagia dengan gaya hidup orang kafir, tetapi mereka mahukan mati seorang orang mukmin. Ini keadaannya. Hidup nak jadi mengamalkan budaya orang kafir, berpesta sana sini, tapi bila nak mati mahu menjadi sebagai seorang mukmin. Oleh itu, saudara, berhati-hati dalam kehidupan kita, saudara. Itulah seketika Mutiara Kata yang saya anggap sebagai peringatan kepada kita untuk sentiasa berhati-hati menjalani kehidupan ini. Saudara Nordin, saudara Sophie, saudara Aunty Ellie, begitu juga Wilson Stephen, how are you? Saudara Asri Yusof, Abdul Rashid Awi, Harun Mustafa, Cik Mendam, saudara. Salam perjuangan ya Cik Mendam. Saudara, saya sentiasa dan akan sentiasa mengingatkan teman-teman, khususnya mereka yang berada di anjung kuasa sebagai pemimpin negara, ingatlah agar mereka tidak membelanjakan luar negara tanpa had. Kerana kita khawatir kalau mereka berbelanja wang negara tanpa had, maka dikuatiri negara akan muflis. Berhati-hati, saudara, dalam suasana negara yang tak menentu hari ini ekonominya, saudara. Baik, tajuk bicara kita malam ini mudah. Habis manis sepah dibuang. Begitulah orang. Begitulah pemimpin ni kadang-kadang. Waktu mereka susah, waktu mereka mahu menggapai kuasa, mereka mencari kita. Tapi bila dah berkuasa, kita dilupakan. Habis manis sepah dibuang. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Orang lurus bercakap petah. Apanya tidak seorang alim. Kita harus mentaati pemerintah selagi tidak berlaku zalim. Ini Pak Nazil mengingatkan kita. Terima kasih Pak Nazil yang berada di Perlis. Beliau mengingatkan kita supaya kita harus mentaati pemerintah selagi mereka tidak berlaku zalim. Katanya lagi, bersandar di titian sesedap rasa, pukul 8 masih termenung. Mengejar impian hendak berkuasa, begitulah harapan tinggi mengunung. Jadi harapan mereka mengejar kuasa. Tapi apakah bila setelah mereka berkuasa, mereka ingatkan rakyat, orang bawahan? Itu yang ditegurkan oleh Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas perkongsian pantun ini. Moga semua mendapat faedah, dapat menghayati apa yang ditegur, apa yang dinyatakan oleh Pak Nazil. Saudara, saya sentiasa mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula, live saya ini dah dimasukkan ke dalam channel YouTube, channel apa saja pun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan.
Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga komen-komen. Mana ni? Petang tadi sudah ada pegawai SPR. Sabar ni tu, sabar saudara. Bila sebut SPR ni nanti ada benda tu ada saya sama ada sempat tak sempat saya beri pencerahan. Jadi mereka yang menyunting semula ataupun beri komen yang bertentangan dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab, saudara, kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau setiap suntingan maupun tulisan anda. Perlu saya jelaskan bahawa ini pencerahan politik, matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi informasi tanpa bayaran, tanpa meminta bayaran, tanpa mendapat bayaran, saudara. Prinsip kita, bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah, saudara. Jika saudara mahu menyanggah ataupun menghantar kiriman serta untuk bertanya dengan saya, boleh, tak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara, suasana hari ini, cuaca masih dalam keadaan kelembapan. Cuaca sekarang ni dah lembap. Dia tak ada kering. Dia tidak kontang, sudah jadi lembap. Sebab ada hujan di sana sini sedikit-sedikit yang menitis. Macam teman kita bagi tahu tadi, di Taiping hujan, di beberapa tempat hujan, saudara. Dan laporan pagi tadi, sekitar jam 9 pagi, saya menerima laporan bahawa terdapat banjir kilat dan juga pokok tumbang serta tanah runtuh di sekitar Johor Bahru. Iaitu satu di hadapan RTM, iaitu di Tasik Merdeka, di Johor Bahru 3. Kemudian di depan Danggar Bay. Danggar Bay ni tempat selalu kalau saya pergi Johor, saya makan. Jadi berlaku pokok tumbang, adanya tanah runtuh. Jadi pokok tumbang dikempas perut ataupun plas propel. Dekat dengan plas propel tu ada pokok tumbang. Artinya kalau tumbang pokok tu, artinya ada ribut sedikit. Begitu juga di depan Masjid Kolam Air, Johor 3. Tanah runtuh di Kampung Tarom. Banjir kilat di hadapan Wisma Kerajaan Negeri serta di hadapan sekolah ECJ3. Saya tak tahu EC ni apa maksud sekolahnya. English Chinese School kot, depan sekolah. Saudara. Jadi teman-teman di Johor Bahru berhati-hati kerana sudah ada banjir kilat di Johor. Tapi bagaimanapun tidaklah banjir menjadikan sebagai hebatnya sehinggakan orang terpaksa pindah. Tidak, ini banjir kilat saja. Saya bila dalam keadaan begini, tiba-tiba saya melihat laporan kedudukan ringgit kita. Mula saya mengeluh saya sebab hari ini ringgit Malaysia masih dalam jajaran megudum. Ya saudara, hari ini $1 Amerika bersama dengan RM4.58. Saudara, kekhawatiran saya, ini besok meniaga dan sebagainya, seandainya ia melepasi kadar untuk $1 pada RM4.80, artinya ia sudah melepasi bukan saja green belt. Ini jadi selalu jangkauan pertukaran dunia ni, pertukaran wang asing semua dia ada green belt, red belt. Tapi kalau dah RM4.80, ia sudah melepasi red belt. Yang ini yang amat menggusarkan kita, saudara. Sebab itu saya melihat bagaimana Amerika berusaha untuk mengukuhkan nilai dolarnya. Tentulah kita akan terkesan juga. Dan bagaimanapun dengan peningkatan tersebut, dolar Amerika sudah pun mencecah pada $1 bersama dengan euro RM4.43 euro dolar, ya, bukan RM4.43 4.43 euro dolar. Dan ini lebih rendah daripada dolar Amerika. Begitu juga dengan nilai pound sterling, di mana untuk 1 pound ia sudah mencapai pada harga $4.98 Amerika. Artinya Amerika mengukuhkan kedudukan kewangan mereka dan ini pasti akan melampiaskan suasana ekonomi yang tidak baik untuk negara kita. Berhati-hati saya. Sebab itu kabarnya di Turki, pimpinan Erdogan akhirnya memutuskan untuk menyanggah tindakan Bank Dunia ataupun pemain-pemain ekonomi dunia apabila Erdogan memutuskan supaya mengurangkan faedah bank pada kadar cuma 2% dan dia menggalakkan supaya warganya, itu warga Turki, berbelanja serta membeli lebih banyak emas. Ini juga kita tak tahu apa dia punya natijah ataupun nisbah
beliau melakukan tindakan begitu, kita tak tahu. Tapi saya rasa mungkin untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi Turki yang semakin mengelonsor. Jadi bila dia kata dia turun, negeri lain semua meningkatkan OPR-nya. Saudara, kadar nilainya pada 9 mata, macam-macam lah negeri-negeri lain. Tapi di Turki cuma memutuskan untuk mengurangkan kadar faedah bank cuma 2% saja. Ini yang saya apa hal ni saudara. Dan Turki juga berhasrat mulai tahun 8 untuk berdagang dengan pertukaran dalam bentuk dinar emas. Mereka tak mau berdagang dalam bentuk dolar Amerika, pound sterling dan sebagainya. Begitu juga yang dilakukan di Rusia. Rusia pertukaran rubelnya tidak dinilai pada harga dolar Amerika, sebaliknya pada harga nilai emas. Itu saudara. Ini sekarang untuk ruangan sedikit untuk pengetahuan saudara. Ekonomi dunia macam mana kita lihat. Mana pada sejak tahun 1772 ini dunia memperlihatkan bahawa hadirnya big recession. Artinya dunia mengalami inflasi yang paling teruk pada tahun 1772. Kemudian bermula dengan pasaran di London selepas 20 tahun, tahun 1922, dan ia akhirnya menjangkau ke Amerika, mengakibatkan seluruh dunia berada dalam suasana yang panik dan terpempan. Pada tahun 1819, Amerika kembali memulihkan inflasi negaranya. Tapi pada tahun 1873, bank-bank di Amerika mengalami kemerosotan paling menggemparkan, berada pada tahap inflasi bank selama 4 tahun. Selepas itu ia dipulihkan pada 1893, iaitu kira-kira 20 tahun kemudian. Pada tahun 1929, pasaran saham di London mengalami kejatuhan paling teruk, dan ini dianggap sebagai the Wall Street Crash. Bagaimanapun ia dipulihkan pada tahun 1992. Itu mengambil masa sekitar 6 tahun lebih. 1929, yang pulih 1992. Saudara, pada tahun 2002, di Amerika baru-baru ini dicatatkan bahawa berlakunya .com bubble. Artinya mereka pemain-pemain dalam e-commerce, dalam bidang internet memperoleh keuntungan yang besar. Bagaimanapun pada tahun 2003 akhirnya Amerika terjebak dalam inflasi yang sebegitu teruk. Cuma ia mampu diselamatkan apabila harga pasaran minyak tiba-tiba mencanak naik dan memberi peluang kepada pakar ekonomi Amerika melakukan pembetulan. Jadi artinya bila hadirnya budaya e-commerce ataupun budaya elektronik, budaya internet ini, rupa-rupanya Amerika dia meningkat .com bubble, pasaran saham, tetapi bank-bank mengalami kemerosotan yang teruk. Dolar Amerika bagaimanapun kukuh pada taraf 120.182 mata dalam tempoh 5 tahun selepas itu. Begitu juga negara kita, saudara, kita menikmati kemakmuran. Cukup makmur sebenarnya pada zaman pentadbiran UMNO Barisan Nasional, waktu itu dipimpin oleh Datuk Seri Najib. Kita saya dapat data ni, bahawa tukaran wang ringgit kita dengan dolar Amerika, kita mampu mengekangnya pada $1 bersamaan dengan RM3.79 pada tahun 2011. Dan yang terbaik itulah yang kita bertahan agak lama pada $1 bersamaan RM2.96. Saudara. Tapi tahun 2003 pasaran emas melonjak nilai daripada RM327 bagi 100 gram kepada RM1,922. Dan pada tahun 2003, sebab itulah negara kita dapat kemakmuran apabila harga pasaran minyak begitu tinggi, daripada $30 untuk 1 tong meningkat kepada $146 bagi 1 tong. Tetapi gambaran yang saya dapat menurut perbincangan saya 2 hari lepas dengan mantan Menteri Kewangan, pakar ekonomi yang Muhammad Mulia Tengku Razil Hamzah, dia kata minyak mungkin susut pada paras harga antara $70 ke $80 untuk 1 tong. Jadi kalau itu berlaku, tentulah juga akan membawa kedudukan ekonomi yang agak menurun, saudara. Itu keadaan, saudara. Jadi kita harap
dalam suasana ekonomi tak menentu, yang mungkin mengambil masa bukan 1 tahun saudara, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati, pimpinan harus berhati-hati. Sebab itu kita memerlukan mereka yang benar-benar pakar dalam ekonomi untuk memimpin Kementerian Kewangan, untuk memimpin kabinet, untuk memimpin negara kita kepada suasana yang selama ini dapat kita nikmati sekitar tahun 2011 sehinggalah kita kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang pada tahun 2018. Itu gambarannya saudara. Saudara jangan marah saya berdasarkan pada data-data yang saya perolehi saudara. Baik saudara. Cuma sesuatu yang agak mengherankan saya apabila Malaysia Post hari ini dia melaporkan bahawa Jabatan Peguam Negara ataupun dikenali sebagai AG Chamber, Attorney General Chamber, mengesyorkan supaya laporan pasukan petugas khas berhubung siasatan ke atas buku yang ditulis oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berjudul My Story, Justice in the Wilderness tidak didedahkan pada umum. Ini yang mengherankan kita. Kenapa? Ini laporan daripada Malaysia Post. Dia kata Jabatan Peguam Negara mengesyorkan supaya laporan pasukan petugas itu tidak didedahkan. Jadi menurut sumber, AGC telah mengemukakan syur berkenaan kepada kerajaan. Jadi berdasarkan syur yang dikemukakan, AGC berpendapat laporan pasukan petugas khas itu tidak wajar didedahkan kepada umum. Kenapa perlu ada berahsia? Katanya kerana pasukan petugas khas diwujudkan berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 8 Oktober lalu selaras dengan pelaksanaan kuasa eksekutif di bawah perkara 39 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, berdasarkan dokumen syur AGC yang dilihat oleh Malaysia Post, jabatan itu tiada halangan jika siasatan dilakukan oleh agensi kuasa yang berkaitan bagi menyiasat kemungkinan adanya salah laku yang dilakukan oleh Tommy Thomas. Sekarang ini bercanggah, suruh siasat, tapi waktu yang sama laporan 17 ke 19 perkara itu tak dibededah pada umum. Jadi Malaysia Post dipahamkan hasil siasatan pasukan petugas khas mereka telah menyerahkan kepada kerajaan. Sebelum ini beberapa pemimpin UMNO menggesa kerajaan supaya mendedahkan laporan hasil siasatan pasukan petugas khas berkenaan. Gesaan itu disuarakan oleh Susah Agung, Datuk Seri Ahmad Maslan dan Ketua Pemuda Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi. Jadi dalam suasana begitu kita hairanlah. Berhubung Tommy Thomas tak nak dedah. Begitu juga ia tidak mau mendedahkan dapatan berhubung dengan siasatan terhadap Zeti Aziz, mantan Gubernur Bank Negara. Begitu juga dapatan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan siasatan terhadap Hakim Nazlan. Dan hari ini special panel yang jawatan kuasa khas yang diwujudkan untuk menyiasat buku Tommy Thomas juga tidak mahu didedah pada umum. Apa sebenarnya yang berlaku? Ini yang kita hairan saudara. Sedangkan sebulan lalu Menteri Undang-Undang, Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan undang-undang, dia mengatakan bahawa satu jawatan kuasa khas ditubuhkan yang dipimpin oleh AG Chamber JC Fong pada 19 yang mendapati ada 19 isu berhubung kait dengan Tommy Thomas. Kita mengharapkan agar pimpinan negara tidaklah menyembunyikan sebarang perkara yang sepatutnya diketahui umum berhubung dengan Zeti Aziz, Gubernur Bank Negara, kerana ini melibatkan perbicaraan yang begitu kontroversi. Saya tak mau sentuh tentang soal kehakiman, tetapi bila disiasat barulah terdedah segala-galanya. Jangan disembunyikan semua itu, saudara. Sebab sekadar nanti nama negara kita buruklah di mata dunia. Kalau itu keadaannya, bagaimana pelabur-pelabur mau melabur di negara kita yang mereka akan melihat bahawa kita dalam keadaan yang tidak menentu dalam melaksanakan sistem perundangan. Sebab Datuk Ahmad Maslan dia kata, dedahkan 19 perkara penting itu. Kita nak tahu apa yang terkandung dalam dapatan pihak yang menyiasat berhubung dengan buku Tommy Thomas, berhubung dengan siasatan terhadap Zeti Aziz, bekas Gubernur dan suaminya
Taufik Iman. Begitu juga dengan laporan terhadap Hakim Nazlan. Jadi kita harap benda itu jangan disimpan ataupun disembunyikan daripada pengetahuan umum, saudara. Itu keadaannya. Kita biarkanlah itu bahagian perundangan dan Menteri Undang-Undang melaksanakan harapan rakyat. Cuma hari ini, saudara, akhirnya banyak orang bertanya dengan saya tak dapat bagi jawapan. Cuma hari ini dapatlah pengesahan bahawa rombongan Makcik Kiah yang pergi ke New York, saya panggil dia rombongan Makcik Kiah lah, kerana ramai sangat kononnya, rupanya cuma 8 orang pemimpin UMNO sahaja yang menyertai rombongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke New York untuk menghadiri persidangan UNGA. Jadi penyertaan 8 pemimpin UMNO itu adalah terdiri di kalangan mereka yang menjadi ketua bahagian, ketua-ketua pemimpin-pemimpin, ahli majlis tinggi dan sebagainya. Mereka berlepas ke New York pada tanggal 21 September untuk menyertai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadiri persidangan ke-77. Keadaan ini telah pun mencetuskan pelbagai persoalan. Itu ceritanya sebenarnya. Jadi menurut sumber pada mulanya nama-nama yang disiarkan ada 10 nama. Tapi cuma 8 orang. Jadi antara mereka yang tak pergi iaitu ada 11 nama rupanya. Jadi yang tak pergi 3 orang yang disebut-sebut, iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Naib Presiden UMNO, Susah Agung Datuk Seri Ahmad Maslan. Begitu juga dengan Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, Ahli Parlimen Baling. Ketiga-tiga mereka mengambil keputusan tidak menyertai rombongan Makcik Kiah ke New York. Jadi yang pergi cuma 8 orang. 8 orang itu terdiri daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Esko Pelaburan, Perindustrian, Pembangunan Koperasi dan Usahawan Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan. Beliau merupakan penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said, Ketua UMNO Tanjung Piai, Datuk Seri Jafridin Atan, Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Ibrahim, Ahli Parlimen Cameron Highland Saudara Ramli Makno, dan Timbalan Pengusi UMNO Kedah Datuk Osman Aziz. Itu saja. Bagaimanapun, keberadaan pemimpin UMNO di New York itu menjadi persoalan. Apakah mereka menggunakan wang negara atau menggunakan belanja sendiri? Apakah mereka menaiki jet peribadi Perdana Menteri? Kalau menaiki jet Perdana Menteri, tentulah ini menyanggah dengan SOP ataupun ketetapan. Selalunya jet peribadi yang ada milik Kerajaan Malaysia hanya untuk kegunaan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau digunakan untuk bawa 8 orang ini, maka menimbulkan persoalan. Sebab itu saya tengok Tan Sri Syahril Samad juga menyindir lah. Dia kata tak ramai mana pun yang pergi, heboh saja. Tapi apabila culipan ataupun tulisan Datuk Seri Khalid Nordin menjelaskan beliau tidak menghadiri ataupun menyertai rombongan Makcik Kiah itu beserta dengan Susah Agung dan Datuk Seri Aziz Rahim, maka cuma 8 orang saja. Ya, saudara. Dan sebab itu Timbalan Presiden Amanah, Timbalan Presiden Amanah yang juga ahli parlimen kursi bagi kawasan Pulai, iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dia meminta supaya pejabat Perdana Menteri memberi penjelasan berhubung dengan kos siapa yang membiayai pemergian 8 orang ahli UMNO itu yang menyertai rombongan Perdana Menteri. Kalau yang pergi itu Menteri Luar Negeri, pejabat Perdana Menteri, okey. Tapi kalau atas nama UMNO, ini menyanggah soal-soal perbelanjaan dan sebagainya. Saya katakan sebab itu mungkin pada 3 bulan Oktober nanti, apabila Dewan Rakyat bersidang, tentulah perkara ini akan menjadi antara isu yang mendedahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada serangan daripada parti pembangkang. Jadi bersedialah pegawai di pejabat Perdana Menteri dengan jawapan-jawapan yang tuntas, dan carilah jawapan yang terbaik supaya tidak nanti
teruklah nanti, kena serang nanti saya. Sebab bila saya dengar begitu, Anthony Loke pun dah bercakap, dah bertanya daripada DAP, Salahuddin Ayub pun dah bertanya. Serta ramai lagi, mereka akan mengutarakan banyak persoalan. Bersedialah untuk menghadapinya. Jadi kalau boleh, saya mendoakan agar semua perbelanjaan itu menggunakan wang sendiri, wang daripada poket mereka, bukan ditaja oleh sesiapa. Saudara, sebab saya tengok tu adanya ketua menteri, menteri besar daripada Pahang. Sebab mereka akan bertanya kenapa perlu dibawa menteri besar, apa dia punya keperluan. Begitu juga dengan perjalanan ahli Esko kanan Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Rauf, saudara. Itu tentang rombongan Makcik Kiah ke New York. Saya harap anda semua faham. Tidaklah sebagaimana yang dilaporkan 30 orang, 40 orang, tak. Cuma 8 orang saja yang bersetuju untuk hadir, saudara. Bagaimanapun, saudara, pergerakan pemuda UMNO sekarang ini bertanya pendirian pimpinan PAS apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa Barisan Nasional adalah musuh utama Perikatan Nasional dalam ucapannya sewaktu perasmian hari ulang tahun yang ke-6 Parti Pribumi Bersatu. Pemuda UMNO meminta supaya PAS menyatakan pendirian mereka sesuai kenyataan tersebut. Jadi menurut ketua pemudanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, PAS sebelum ini telah menegaskan UMNO dan Barisan Nasional bukan musuh parti tersebut. Sebaliknya, musuh utama mereka adalah Pakatan Harapan ataupun Khemah Besar. Jadi bagaimana dengan pendirian PAS sekarang? Jadi pimpinan PAS harus membuat kenyataan. Apakah mereka masih lagi mahu menyantuni kehendak dan hasrat Tan Sri Muhyiddin menjadikan UMNO Barisan Nasional ini sebagai musuh utama? Kerana dia kata bahawa musuh utama Perikatan Nasional ialah BN, Barisan Nasional, pada PRU 15. Jadi kenyataan beliau adalah bercanggah, amat jelas bercanggah dengan kenyataan PAS yang begitu mengharapkan wujudnya penyatuan ummah. Jadi saudara, dalam keadaan begini, saya melihat banyak orang bertanya dengan saya, kenapa Tan Sri Muhyiddin menyasarkan serangannya kepada UMNO. Saya katakan bahawa dia nak ikut jejak langkah macam mana yang dilakukan oleh Rafizi. Waktu selepas pilihan raya negeri Johor, Parti Keadilan seolah-olah dilihat tidak bermaya. Ya saudara, tidak bermaya, yang banyak orang kata seolah hilang daripada radar. Jadi apa yang dilakukan oleh Rafizi, dia mewujudkan polemik. Bila ada pertandingan timbalan Presiden PKR antara beliau dengan Saifuddin Nasution, maka media-media memainkan cerita-cerita menggembar-gemburkan. Jadi timbullah Parti Keadilan. Begitu juga saya yakin itu juga yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia cari yang kuat sekarang ini adalah Barisan Nasional. Jadi carinya target Barisan Nasional. Jadi timbullah Perikatan Nasional. Ini macam mana saya katakan dulu, saya pernah mengatakan bahawa ada pepatah Arab. Pepatah Arab dia kata, kalau kamu nak jadi orang popular ataupun nak jadi masyhur, kamu kena sampai sanggup kencing telaga Zam-Zam, maka popularlah kamu. Tindakan itu memang tindakan yang negatif, yang tidak baik. Tapi nak cari popular, sebab dalam politik ni dia macam penyanyi juga, perlukan publicity, perlukan orang sebut. Kalau mereka tidak disebut, tidak ada sebutan. Contohnya saya kata macam Parti Bersatu, macam Parti Berjasa, orang tak pandang pun. Parti Perkasa ke, ataupun parti yang dipimpin oleh Zuraidah Kamaluddin, macam ada dengan tak ada. Jadi keberadaan mereka itu mesti digembar-gemburkan. Jadi akhirnya mereka memilih untuk menyatakan musuh utama kita adalah UMNO Barisan Nasional. Timbul polemik. Jadi sekadar begini, saya haraplah teman-teman daripada UMNO Barisan Nasional buat tak tahu je lah, tak payah nak dilayan. Lagi kita ni dilayan minta maaf saya ada kadang-kadang bahasa kampung, orang kampung saya kata, buat apa kalau dah ada tepi-tepi jalan tu jumpa kelai mabuk, kau nak bergaduh, buat apa? Orang dah mabuk todi tu, kau nak pergi nak bergaduh, nak bagi pelempang dia, buat apa? It is not your class to address. Jadi bagi saya, teman-teman tak payah nak layan lah. Walaupun cuma saranan sanggahan ketua pemuda itu agak benar.
Cuma nak tanya PAS macam mana kedudukan sekarang. Malahan saya cukup, bila tadi saya tengok dalam satu media sosial Parti Bersatu, ada saya tengok bila Tazimudin mengatakan selamatkan negara dengan menukar kerajaan. Saya senyum saya. Sebab bapak kepada scheme of thing ni, bila dia menyatakan bahawa pilihan raya umum ke-15 ini harus menjadi medan kepada parti komponen Perikatan Nasional, khususnya Bersatu, untuk menyelamatkan negara daripada jatuh ke paras kolam paling dalam. Hey brother, itu saya kata dia ni, seakan saya ingat dia ni meroyan ni, bercakap tak sedar diri, kononnya nak selamatkan negara. Bukankah waktu dia jadi Perdana Menteri, kita menaikkan bendera putih, minta diselamatkan negara? Rakyat yang bunuh diri berapa ramai? Rakyat tak kurung berapa lama? Dan kalau diikutkan, saya haraplah adanya pimpinan-pimpinan dalam politik sepatutnya dah boleh buat aduan sekarang ni. Dah boleh membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Mungkinlah sekarang ni orang malas nak ambil laporan kerana dia masih lagi menjadi pengurusi Majlis Pemurahan Negara bertaraf menteri. Sepatutnya boleh dibuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah dalam konsep yang dilakukannya scheme of thing. Kerana scheme of thing itu adalah rasuah politik yang dilakukan olehnya untuk mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi sebab itu saya kata, dalam keadaan sekarang ni, dia dah bercakap begitu, cakap begini, semua benda itu terpalit balik. Kononnya nak menyelamatkan negara yang sekarang ini dalam keadaan bergudum. Kononnya pimpinan negara dalam keadaan yang tak mampu. Bahawa Perdana Menteri gagal. Habis, apakah dia sebagai seorang Perdana Menteri yang berjaya dalam tempoh 7 bulan menyelamatkan ekonomi negara? Berapa ramai syarikat yang tutup? Berapa banyak usahawan-usahawan yang hilang pekerjaan? Bagaimana anak muda hilang pekerjaan? Berapa ramai yang mati bunuh diri? Kesan tindakannya mengadakan darurat dan mengurung rakyat untuk tak boleh keluar rumah. Jangan lupa, rakyat tak boleh lupa. Rakyat tidak mungkin lupa dengan tindakan anda yang menyeksa kehidupan rakyat. Tiba-tiba sekarang nak kata selamatkan negara. Aduh, saya terbayang-bayang bagaimana gambarannya. Rakyat angkat bendera putih saja, mati bunuh diri. Jadi cukup-cukuplah rakyat terseksa. Saudara. Dan dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, dulu yang melompat parti apa semua, siapakah yang menaja dalam scheme of thing yang melompat daripada UMNO, daripada Parti Keadilan, melompat menyertai mereka. Ya, bukan soalnya mereka benci dengan parti mereka, tetapi dengan unjuran jawatan-jawatan dan kepentingan sesuatu. Jadi sekarang ni saudara, kita melihat sebenarnya Parti Peribumi Bersatu ni adalah gabungan yang agak terpencil untuk kita nak bercakap dalam pilihan yang akan datang. Sebab itu saya nak mengingatkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau benarlah adanya perjanjian dalam memorandum of persefahaman antara beliau dengan Tazimudin, sebarang perjanjian itu dia terbatal dengan sendirinya jika ada perkara-perkara yang menyentuh sesuatu yang tidak mengikut perlembagaan negara. Kerana jikalah mereka menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri, seandainya dalam persefahaman antara Yang Amat Perdana Menteri dengan Tazimudin dan Perikatan Nasional ada disebut perkataan jawatan timbalan Perdana Menteri, maka dengan sendirinya perjanjian persefahaman itu terbatal. Saudara, kerana tidak ada di dalam perlembagaan negara jawatan timbalan Perdana Menteri. Dan ini tidak sesuai atau tidak bercanggah dengan perlembagaan. Jika sesuatu itu menyanggah, maka dengan sendirinya sesuatu perjanjian yang bertentangan tak boleh dijadikan asas sebagai satu perjanjian. Jadi kita mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik nanti jangan fikirlah soal perjanjian itu. Sebenarnya saya cakap terus terang lah, biarlah malam ini saya bercakap sikit tentang Tazimudin ni. Saya beranggapan beliau adalah orang yang tak pernah mengenang budi. Orang yang tidak tahu mengenang budi. Sebab itu saya katakan habis manis sepah dibuang.
tanpa sokongan daripada 42 ahli parlimen daripada UMNO. 41 lah, kecuali Tengku Razali. Beliau tak cium pun jawatan Perdana Menteri dulu apabila berlaku langkah Sheraton. Kalau orang UMNO, ahli parlimen UMNO tidak menyokong beliau, maka dia tidak cium pun jawatan sebagai Perdana Menteri. Okey. Kemudian dalam perjanjian, tuntutan Presiden UMNO, 6 bulan selepas itu, dia adakan pilihan raya, dia tak buat. Dan bila kecoh, kononnya nak tarik sokongan apa semua, masih lagi terdapat lebih kurang 31 ahli parlimen UMNO yang menyokong beliau untuk kekal menjadi Perdana Menteri. Sehinggalah bila UMNO mengambil keputusan yang terakhir sekali, last sekali dah tak boleh lagi, maka kita menarikkan sokongan. Kerana dia tak mau, dia masih berdegil untuk tidak mengadakan pilihan raya umum. UMNO tuntut diadakan pilihan raya dulu lagi, sebelum pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri pun. Dan hari ini mula mereka mengatakan UMNO ni gila kuasa, nakkan adakan pilihan raya sedangkan musim banjir dan sebagainya. Ini tak bertepatan dengan apa yang mereka katakan. UMNO kekal dengan sesuatu yang dituntut tidak berganjak. Ini yang boleh dikatakan kita tidak akan berganjak walau sesaat pun, walau seinci pun. Tuntutan UMNO tetap kita mahu diadakan pilihan raya umum. Bukan kita gila kuasa, tapi kita mahu agar kuasa menentukan kerajaan ini dipulangkan balik pada rakyat. Itu ketegasan pendirian UMNO. UMNO merasakan setelah berlaku kesongsangan, setelah berlaku ketidakstabilan politik, maka serahkan balik pada rakyat. Itu sebenar-benarnya. Tapi Tan Sri Muhyiddin tak pernah nak mengenang budi pada ahli pemimpin ahli parlimen UMNO yang melompat ikut dia dan sebagainya bila dia mengatakan musuh utama adalah UMNO Barisan Nasional. Inilah keadaannya, saudara. Macam mana kita nak melihat dia sebagai calon pemimpin masa depan? Dah tak ada dah. Sebab itu saya haraplah walaun yang ada dalam kerajaan apa semua, fikir semasak-masaknya. Apakah anda bersahabat dengan orang yang benar sahabat setia, ataupun anda bersahabat dengan ular yang dibawa masuk ke dalam kelambu yang akan matuk anda sentiasa. Ini gambarannya, saudara. Dia bukan saja pembelot, saudara Ramli Karim. Dia bukan saja pembelot kepada parti UMNO, malah tak pernah mengenang budi. Begitulah UMNO letak dia jadi Perdana Menteri, menggantikan Dr. Mahathir dalam scheme of thing. Paling-paling tidak pun kenanglah, ini tidak. Dia tidak menjadikan DAP itu sebagai musuh utama. Dia tidak menjadikan Pakatan Harapan ini sebagai musuh utama, kerana dia nak berselindung di bawah itu. Itu cerita dia dengan harapan. Bila dia menyerang UMNO Barisan Nasional, maka akhirnya pimpinan daripada Pakatan Harapan, Kemah Besar, bolehlah gamit dia untuk menyertai, sebagaimana dia menyertai mereka sewaktu pilihan raya yang ke-14 dahulu. Itu sebenar-benarnya saudara percaturan politik. Jadi orang macam ni, sebab itu saya katakan tak payah kita layan. Selepas ini tak payahlah. Melainkan kalau dia mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan, kita nak bagi tahu bahawa kita masih ada lagi cerita nikah haji, cerita apa yang berlaku di Johor waktu dia jadi Menteri Besar Johor. Bukan tak ada. Sudah-sudahlah, jangan nak cari penyakit dengan UMNO. Warga UMNO banyak menyimpan rahsia anda. Itu saya nak bagi tahu. Penasihat beliau tu, ingatkanlah. Kalau nak main politik, catakanlah pendirian anda nak buat. Tapi jangan put the blame. Tiba-tiba Perdana Menteri sekarang ini gagal. Apakah kerajaan yang anda pimpin itu dulu satu kerajaan yang berjaya? Mampukah kita memperbaiki ekonomi? Malahan kehidupan rakyat. Sehingga hari ini kita inherit, kita meneruskan kesengsaraan yang wujud waktu beliau jadi Perdana Menteri. Ini keadaan. Jangan kita nafikan. Saudara, saya haraplah anda tidak terperangkap dengan percaturan politik yang sedemikian. Kalau dia nak dengar Pakatan Harapan, perlu teruslah. Dan saya dalam suasana begini, saya terima kasihlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya menyokong beliau, tidak. Tapi sekurang-kurangnya dia menyantuni dan menyatakan perkara yang benar. Bahawa katanya kali ini. Ini saya kata, okeylah. Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berpijak bumi nyata. Bila dia kata kali ini, mereka akan menawarkan manifesto yang pendek-pendek.
yang tak panjang-panjang, yang tak banyak, sikit sudahlah. Kerana dia kata bahawa dulu masa beliau berada dalam penjara, Parti Keadilan yang memimpin Pakatan Harapan waktu itu, bukan memimpin Pakatan Harapan pun, yang memimpin parti-parti politik, DAP, Amanah, PBM, beberapa parti yang lain lagi, mereka mengutarakan manifesto Janji Seribu Mimpi, yang akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui tidak mampu terlaksana. Sebab ni kali ini katanya kita carilah yang tak usah banyak-banyak lah katanya. Dan yang paling seronok saya dengar, dia kata dia akan memastikan mereka yang khianat akan diambil tindakan. Teruskanlah bertindak. Itu seandainya Datuk Seri dapat kesempatan kalau menang. Kerana ramai sangat mereka yang khianat pada Parti Keadilan. Termasuk juga Dr. Mahathir, termasuk juga ini Tasimuddin, termasuklah Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin Jaafar, siapa lagi? Ramai. Xaviernya. Jadi orang-orang begini teruskanlah, anda seranglah sama anda, kita tak mau campur. Sebab itu masalah dalam parti anda. Cuma yang saya agak, bila saya tengok laporan di utusan Puteri Reformasi Nurul Izzah, bila mengatakan bahawa dia semalam diadakan satu pertemuan dalam kemahnya di Perlis, di Kuala Perlis. Saya dengar hayati ucapannya, okey, cukup berhemah, tak adalah nak maki hamun. Okey lah tu. Tapi masih lagi menuduh Parti UMNO ni perosak dan sebagainya. Tapi bila dia minta, dia kata supaya rakyat Perlis berilah peluang sekali saja pada Pakatan Harapan untuk mentadbir Perlis dan mentadbir negara. Bila dia mengatakan Pakatan Harapan berilah peluang sekali lagi, saya teringat kenyataan ini Mak Sabu. Hampa bagilah kami sekali. Kalau kami tak betul, hampa tukar. Rakyat dah bagi. Nurul, understand, sila pahami, rakyat dah bagi kepada Parti Keadilan untuk mentadbir negara dengan 128 kerusi parlimen. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. 128 kerusi parlimen diberi pada Parti Keadilan. Saya akan bercakap soal ini supaya anda faham. Bukan bagi pada Pakatan Harapan. Dan hari ini anda menyatakan berilah harapan lagi pada Parti Harapan. Lagi teruklah rakyat tak nak menerimanya. Kalau tidak pun mengaku. Sehingga saya tunggu. Sehingga saat ini saya menanti satu pengakuan jujur dari kalangan pemimpin-pemimpin Parti Keadilan. Jujurlah minta maaf. Apa masalahnya dengan orang Melayu? Apa masalahnya dengan rakyat? Tapi mereka masih lagi ego. Masih lagi mengatakan kerajaan tepuk atap, kerajaan langkah syaitan, meletakkan kesalahan pada orang lain. Ini yang saya katakan satu cara yang tidak betul. Apa salahnya pimpinan daripada Parti Keadilan mengaku pada rakyat? Kami mengaku bahawa kami membuat kesilapan paling besar. Percaya pada Dr. Mahathir. Paling-paling tidak pun rakyat cakap betul juga ya. Katanya Pak Mahathir ni memang pembohong. Rakyat pun tahu. Ni Maha Firaun, Maha Zalim ni. Lami dah sedar lah tu. Sekurang-kurangnya rakyat akan merasakan bahawa ada kesedaran di kalangan pemimpin Parti Keadilan. Ini tidak. Anda tidak mengakui kesalahan anda. Anda tidak mengakui bahawa kesilapan paling besar kebebalan anda. Nak kata bodoh ni mau marah. Bukanlah bodoh, bukan bengong. Kebebalan. Beban lah. Memang waktu itu tidak dinafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berada dalam penjara. Tapi saat itu sepatutnya keadilan yang menang 128 kerusi. Tak kisahlah sama ada campuran daripada DAP, maupun Amanah, maupun daripada PBM. Tetapi semua mereka adalah calon Parti Keadilan. Itu fakta. Jadi apa salahnya pimpinan daripada Keadilan mohon maaf pada rakyat yang terperdaya memberi sokongan, memangkah ataupun memberi undi kepada Parti Keadilan. Apa salahnya mohon maaf secara terbuka. Sehingga saat ini tidak ada seorang pun yang bercakap kami minta maaf lah pada rakyat,
atas kesilapan kami. Sekurang-kurangnya legalah sikit di hati rakyat. Apa yang anda minta, berilah kami peluang. Berilah peluang kepada PKR dan Pakatan Harapan untuk mentadbir, kata Nurul. Sekali. Lepas balik. Ini Mat Sabulu kata, berilah kami peluang. Kalau kami tak betul, tukar balik. Dan sekarang ni saya rasa untuk saat ini, lebih baik mereka bersedia untuk menjadi macam UMNO. UMNO sedar diri, kita kata kita akan menjadi pembangkang yang berhemah. Pembangkang yang baik. Bukan pembangkang yang melontarkan kata-kata yang sekadar retorika politik. Lebih baik begitu. Lebih baik kalau pimpinan dalam Parti Keadilan, Saifuddin ke Rafizi, tu kita lah, dia duduk maki orang saja. Asyik maki je rakyat. Sampai bila rakyat nak bercerita tentang kehidupan hanya sekadar hiburan? Nak dengar majalah lawak politik, Mat Sabu, bolehlah waktu berkempen pun orang gelak, bolehlah. Tapi bila balik ke rumah, apa yang anda nak hidangkan? Semalam di Perlis, Nurul masih mengatakan tentang usahanya supaya diwujudkan, dianjurkan supaya anak muda belajar dalam yang mereka yang tidak berpeluang melanjutkan pelajaran, belajar pendidikan Tibet. Okey. Tetapi saya nak bagi tahu, kenapa tidak anda mengakui? Saya menanti-nanti sehingga saat ini cuma sekali saya ingat tadi. Waktu di Gombak, di Ulu Klang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sedikit mengaku, yalah kita adalah dulu kita percaya pada orang. Tapi tidak mau mengakui kesilapan. Dan masih lagi nak menjana, nak menjual Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, saya minta maaf, di hati kecil rakyat terlalu sukar untuk percaya. Apatah lagi macam mana Parti Perikatan Nasional. Nak jual Perikatan Nasional tu untuk rakyat percaya, saya rasa tidak mungkin. Sebab kehidupan yang dialami oleh rakyat begitu terkesan sangat. Sehingga hari ini tak selesai-selesai lagi. Dan sekarang ini, itu Perikatan Nasional. Bagaimana dengan Pakatan Harapan? Pakatan Harapan yang dijajakan, kononnya lah, untuk mentadbir dengan bersih dan sebagainya. Nurul, kita nak bertanya pada pimpinan daripada Parti Keadilan. Saya tak nak bercakap soal Pakatan Harapan. Rakyat masih lagi terngiang-ngiang kehidupan yang sukar. Kesan daripada Pakatan Harapan turun pada Perikatan Nasional, dan hari ini kerajaan keluarga Malaysia yang mengambil alih daripada kebejatan yang berlaku. Saya jangan lupa 17 campur 19. 22 bulan, 22 campur 17, 39 bulan. Rakyat memberi peluang, tapi ke mana jadinya? Dan hari ini juga, cuba tengok media sosial Tun Carlos. Saya terkejut apabila di saat-saat pimpinan daripada Parti Keadilan menyatakan mahu bersih, mahu mengadakan satu kepimpinan yang terhindar daripada sebarang elemen rasuah dan sebagainya, tiba-tiba Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dikatakan telah pun mengesan wujudnya kartel dalam Majlis Bandaraya Shah Alam, iaitu kerajaan di bawah pimpinan Parti Keadilan. Ini bukan saya melaporkan, menurut daripada media sosial, daripada Tun Carlos, kerana dipahamkan kartel itu turut membabitkan pengurusan tertinggi pihak berkuasa tempatan berkenaan yang mempunyai kuasa untuk menyerahkan tender secara runding terus, nilainya 400 juta ringgit. Ini saya katakan akhirnya rakyat dapat tahu, cakap tak semua bikin. Malahan berita harian juga melaporkan. Jadi kesan kehadiran kartel itu menyebabkan hanya pihak-pihak tertentu, ini dikatakan kroni, yang selama ini baru mahu wujudkan reformasi menentang KKN, iaitu korupsi, kronisme, nepotisme. Kalau benar apa yang berlaku sekarang, kalau benar tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah yang sudah pun bertemu dengan beberapa orang yang mengadakan siasatan, katanya ini adalah projek yang dikesan, yang dimonopoli oleh kartel adalah Tempatan Banjir Shah Alam, iaitu Sustainable Urban Drainage Master Plan, SSUD, yang bernilai hampir 400 juta. Ia diagihkan kepada syarikat kartel dan kroni, membabitkan pihak pengurusan tertinggi dan ahli majlis MBSA. SBRM juga mengesan terdapat kerja yang dipecahkan kepada projek kecil dan bertindih dengan fungsi projek yang sepatutnya di bawah kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran turut dimasukkan di bawah projek itu.
Terdapat juga projek yang langsung tiada kaitan dengan projek SSUD dimasukkan di bawah Plan Induk Tebatan Banjir. Jadi, sebelum ini dilaporkan MBSA peruntukan kira-kira 157 juta bagi beberapa perancangan menerusi SSSASUD yang merangkumi 3 fasa. Jadi, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Syahmuddin Hashim, ketika dihubungi oleh Berita Harian, menjelaskan pihaknya sedang menyiasat mengenai projek Tebatan Banjir itu, termasuk berkaitan kewujudan kartel berkenaan. Beliau juga berkata 3 individu ditahan reman SPRM. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur pula ketika dihubungi oleh Berita Harian, mengesahkan kehadiran pegawai SPRM di Ibu Pejabat MBSA di Seksyen 14 pada hari Isnin lalu. Tapi dia kata tidak maklumkan tujuan mereka. Katanya memang benar. Tapi bukanlah serbuan. Saya juga tidak pasti, cuma kita belum dapat maklumat sebenar. Itu keadaan. Jadi Nurul jangan nak mengatakan bahawa nak mengadakan kepimpinan bersih dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, bertandinglah di bawah Parti Keadilan. Cuma bagi saya lah, rakyat dah bagi kepercayaan. Hari ini jangan minta lagi. Minta lagi rakyat marah. Ceritakan apa yang anda lakukan. Dan paling penting, kita harap, kita UMNO Barisan Nasional, kita dah minta maaf. Saya jangan lupa, sewaktu saja UMNO tewas, UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kerusi parlimen, yang berhormat Datuk Seri Najib waktu itu meminta maaf pada rakyat. Dan pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang memangku jawatan Presiden UMNO juga, kita mohon maaf pada rakyat jika ada sebarang keterlanjuran, dan kita berjanji untuk memperbaiki. Sebab itu UMNO sedang melakukan islah dalam kepimpinan. Kita sedang berusaha untuk memperbaiki segala kesilapan masa silam. InsyaAllah. Sebab itu UMNO menurunkan calon-calon muka-muka baru yang ternyata tidak lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan peribadi. Ini harapan kita. Saudara, cuma saya nak tunggu bilalah Parti Keadilan ini nak minta maaf pada rakyat atas kedangkalan mereka mengizinkan kembalinya Dr. Mahathir. Hari ini pun Dr. Mahathir kata kalau boleh nak jadi Perdana Menteri juga lagi. Dan waktu itu juga hadirnya Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan mengizinkan parti mereka dikhianati oleh kumpulan Azmin Zuraidah dan sebagainya. Saya nak dengar, sehingga saat ini tidak ada mereka mau mengakui kesilapan mereka. Bagi saya, kalau orang tak mau mengakui kesilapan, ini adalah orang yang paling sombong. Jangan jadi sombong, saudara. Kita jumpa lagi malam besok. Saya ucapkan selamat untuk bekerja esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.